Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar reka bentuk makanan, iaitu bersama dengan Cikgu Azmi. Sebenarnya reka bentuk merujuk kepada pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancam untuk menghasilkan sesuatu produk. Manakala takrif bagi makanan pula, iaitu sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejar atau cecair dan dihasilkan daripada haiwan atau tumbuhan. Sekarang kita tengok kepada standard kandungan. Iaitu 5.1, reka bentuk makanan. Standard pembelajaran 5.1.1 mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada jenis makanan yang dipilih. Manakala 5.1.2 iaitu menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. Kita tengok kepada reka bentuk makanan. Sebenarnya reka bentuk makanan bermaksud penghasilan makanan secara hiasan atau ukuran. Bagi menghasilkan reka bentuk makanan, pelbagai alatan yang bersesuaian adalah penting. Reka bentuk makanan. Di dalam reka bentuk makanan, alatan merupakan perkara yang paling penting dalam mereka bentuk. Alat ini bermaksud barang yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu produk. Manakala perkakasan pula bermaksud peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Sekarang kita akan tengok kepada acuan yang digunakan. Ini adalah contoh-contoh acuan yang boleh digunakan. Sebenarnya acuan merupakan penyumbang kepada hasil kek yang baik. Oleh itu, kita juga harus pastikan acuan yang akan digunakan dalam keadaan bersih dan kering. Sedikit kotoran dan titisan air akan mempengaruhi hasil kek yang dibakar atau dikukus. Antara masalah yang akan timbul adalah kek sukar dikeluarkan dari acuan. Acuan icing yang boleh digunakan. Ini adalah contoh bake icing yang boleh kita gunakan. Sebenarnya bake icing ini untuk mereka corak pada kek agar kelihatan menarik supaya pelanggan terpegun melihat hasil tangan pereka cipta. Sekarang kita akan tengok kepada pisau yang digunakan ataupun peralatan yang boleh digunakan. Yang pertama, pisau tukang masak. Semua jenis bahan masakan atau makanan dapat dipotong. Daripada mata pisau dibuat daripada keluli tahan karat, bentuk rata dan melengkung di bahagian hujung matanya. Sekarang kita akan tengok kepada pisau yang kedua, iaitu yang berada di tengah-tengah, iaitu pisau ukir. Sebenarnya pisau ukir digunakan untuk mengukir buah dan sayuran yang ringan dan bersaiz kecil. Bentuknya pendek, bentuknya kecil dan pendek dan melengkung dan mempunyai bentuk yang pelbagai. Sekarang kita akan tengok kepada pisau yang ketiga, iaitu pisau tuning. Sebenarnya ia digunakan untuk membentuk, merapi dan membuang kulit buah dan sayur-sayuran bersaiz
kecil dan ringan. Ia berbentuk melengkung. Jenis reka bentuk sayuran. Ini contoh jenis reka bentuk sayuran. Sebenarnya kita tengok kepada jenis-jenis warna. Yang pertama kita tengok kepada warna putih. Warna putih ini merupakan sayur-sayuran daripada lobak dan kubis. Manakala jenis sayuran yang berwarna merah iaitu tomato, delima, lada, strawberry dan buah merah yang lain. Jenis reka bentuk buah-buahan. Ini adalah contoh jenis reka bentuk buah-buahan. Kita tengok pada yang pertama iaitu warna hijau. Iaitu lada, timun, kiwi, apple. Daripada buah tembikar, kita boleh ubah pelbagai jenis bentuk. Contohnya reka bentuk tembikar semasa hidangan pengantin. Sekarang kita akan tengok perkara yang ketiga iaitu jenis reka bentuk bakery. Ini adalah contoh produk daripada bakery. Ini adalah contoh kek lah yang kita boleh buat. Produk bakery sebenarnya ialah berbagai-bagai jenis kuih dan kudapan ataupun kek, puding dan sebagainya. Ini adalah contoh yang kita boleh buat daripada reka bentuk makanan. Sekarang kita akan tengok kepada jenis yang keempat iaitu reka bentuk konvensi. Apa yang awak tahu mengenai konvensi? Sebenarnya konvensi ini merujuk kepada sediaan makanan yang manis yang dibuat daripada buah-buahan, kekacang, helwa dan gula-gula. Mari kita lihat terdapat beberapa contoh konvensi. Ini adalah contoh reka bentuk jenis konvensi. Ini pula merupakan jenis reka bentuk bijering. Merupakan reka bentuk yang kelima iaitu daripada bijering, iaitu roti dan muffin. Sekarang kita akan tengok 5.1.2 iaitu menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. Kepentingan yang pertama iaitu kebebasan memilih kepada pengguna. Sebenarnya ia memberikan pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan produk mengikut kehendak masing-masing. Ini adalah contoh produk. Sebenarnya sebagai pengguna, anda semua boleh memilih pelbagai ataupun sesuatu makanan mengikut kesukaan atau yang diminati oleh kita. Kepentingan yang kedua iaitu mengikut trend semasa. Akan menyebabkan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif. Sebelum ini, daripada perubahan semasa mengikut trend juga akan mempengaruhi reka bentuk makanan. Jika dahulu roti sandwich hanya berbentuk segitiga, tetapi kini sandwich telah direka menjadi makanan yang moden. Kepentingan yang ketiga iaitu kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Daripada nilai inovatif dan kreatif dalam sesuatu reka bentuk menyumbang kepada penghasilan pelbagai bentuk makanan perlu diterapkan untuk reka bentuk makanan. Dari sinilah dapat menghasilkan reka bentuk yang menarik pengguna untuk membeli sesuatu reka bentuk yang telah dihasilkan oleh pereka.
Okey, sekarang kita akan tengok kepada kepentingan yang keempat, iaitu meningkatkan nilai komersial, iaitu kepada reka bentuk makanan dan berpotensi untuk dipasarkan. Okey, ini adalah contoh reka bentuk makanan. Okey, daripada sinilah mewujudkan peluang perniagaan kepada pengusaha. Okey, daripada reka bentuk yang menarik, boleh menzahir nilai-nilai estetika dan memberikan nilai-nilai. Keperluan dan kehendak pengguna yang sentiasa bertambah kepada sesuatu produk dan berpotensi berubah secara tidak langsung. Kepentingan yang kelima iaitu memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Daripada budaya dan sosial juga akan mempengaruhi reka bentuk makanan. Contohnya reka bentuk makanan orang Melayu berbeza dengan reka bentuk makanan orang India. Daripada pelbagai budaya di negara kita boleh dijadikan sebagai sumber idea untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Setiap kaum di negara ini boleh mempromosikan budaya masing-masing melalui reka bentuk makanan, terutamanya makanan tradisional mereka. Okey, ini adalah contoh itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, share video Cikgu Azmi, dan kita akan jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang. Okay, sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.